بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang disegani Al-Fadil, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, seluruh saf kepimpinan jawatan kuasa Surawangsa Melawati, tuan-tuan guru, sidang hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi menganugerahkan kesempatan, hidayah serta taufiq. Kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan pengabdian kepada Allah dengan melaksanakan fardu maghrib berjamaah. Kita susuli dengan pengajian-pengajian. Inilah satu keadaan, satu ibadah yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mumayyazat, kelebihan serta keutamaan kita berada dalam majlis zikir, majlis ilmu. Wa in kanu fi hajati a'anuhum. Kita yang hadir ini, kata Rasulullah, andainya kita memiliki hajat-hajat kita, andainya dalam hati kita ini ada doa yang kita ingin Allah mustajabkan, dalam hati dan jiwa kita ada impian-impian di dalam kehidupan kita, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilat berada dalam majlis ilmu. Wa in kanu fi hajati a'anuhum. Ia adalah tempat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan asbab,
supaya Allah a'anuhum memustajabkan segala doa, segala hajat-hajat kita. Sebab itu hadirin sekalian, duduk dan berada dalam majlis ilmu ni, keberkatan majlis seumpama ini dan kehebatannya ialah insya-Allah ia umpama doa-doa yang terus sahaja sampai di sisi Allah, tidak ada hijab. Apa juga yang kita hajat, yang penting ia bertepatan dengan syariah, hajat-hajat yang murni, maka insya-Allah berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, perkara seperti ini ataupun kita menjayakan majlis ilmu, ini adalah asbab untuk Allah Subhanahu wa taala memustajabkan segala impian dan hajat-hajat kita semua insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan kitab Al-Hikam karya Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahmatullahi alaih. Kita merujuk pada malam ini untayan kata hikmah yang ke-110 dalam muka surat 121. Ungkapan kata hikmah yang tertera pada muka surat 121. Qala al-musannif rahmatullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa kitabihi fi darain. Sebaik-baik semasa hidup ketika menyedari kekurangan, kerendahan diri. Khairun awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Qala al-muallif rahmatullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa kitabihi fi darain. Khairun awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatik. Sebaik-baik saat dalam masa hidupmu, waqtun tashhadu fihi wujudu faqatik, ialah saat-saat di mana engkau merasa dan mengakui keperluanmu. Wa turaddu fihi ila wujudi zillatik, dan kembali kepada adanya kerendahan dirimu. Dalam syarah kata hikmah ini, sebaik-baik saat dalam masa hidupmu ialah saat ingat kepada Tuhan dan putus hubungan dengan segala sesuatu yang lainnya, yaitu pada saat merasakan benar-benar keperluanmu kepada Tuhan, sedang segala sesuatu yang lain tidak dapat menolong meringankan keperluanmu. Dan pada saat tidak ada pandangan yang lain dari Allah, maka pada saat itu murnilah pengertian tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari ingin memberikan inzar dan peringatan kepada kita semua. Kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari,
sebaik-baik saat dan ketika yang kita tempuh dalam kehidupan kita ialah saat dan ketika mana wa turaddu fi ila wujudi zillatik, saat ketika mana kita merasa rendah diri, saat ketika mana kita merasakan diri kita ini kecil, kerdil, kita rasa rendah diri. Kita rasa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita merasa kita ini rendah diri berbanding dengan kalangan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh-penuh iman. Mereka yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kita merasakan diri kita ini rendah daripada kalangan mereka itu. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, afdalu sa'ah, sebaik-baik ketika ialah waktu kita rasa kita ini rendah diri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahsia ibadah jailus sahabah, generasi sahabah yang dididik daripada madrasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah karakteristik muwassafat yang menghiasi kepribadian para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in, seumpama karakteristik ataupun muwassafat orang-orang Ansar yang senantiasa rendah diri, merasa rendah diri mereka. Mereka merasakan orang muhajirin itu lebih mulia, kerana orang muhajirin ialah orang yang mengharungi jerih payah, kesukaran, keperitan 13 tahun di bumi Mekah Al-Mukarramah. Orang muhajirin mengharungi jerih payah, kesukaran 13 tahun menghadapi seksaan, penderitaan lantaran kezaliman rejim Abu Jahal di bumi Mekah. Muhajirin, mereka telah tempuh keadaan yang sangat sukar di dalam arena ataupun lapangan dakwah. Orang-orang Ansar, apabila geng muhajirin datang ke tempat mereka, datang ke Madinah, orang-orang Ansar, mereka merasakan kalangan muhajirin ini, Masya Allah, orang kanan Rasulullah. Orang yang telah dinobatkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan radhiyallahu an. Mereka itu diredai oleh Allah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin. Allah sebut muhajirin dulu dalam At-Taubah ayat 100. Siapa muhajirin? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Utsman ibnu Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Bilal bin Rabah. Ini semua geng muhajirin. Bila mereka hijrah ke Madinah, orang-orang Ansar, mereka hadirin sekalian, merasai kerendahan diri mereka. Lalu mereka nak khidmat kepada Allah dan Rasul. Mereka nak khidmat, nak bantu kalangan muhajirin yang datang ke tempat dan ke negeri mereka. Orang-orang Ansar, mereka langsung tidak rasa besar diri. Bahkan mereka merasakan rendah hati mereka. Lalu mereka menyantuni orang-orang muhajirin. Sifat orang Ansar yang mulia ini Allah rakamkan
di dalam suratul Hasyri ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9, hadirin sekalian, Allah paparkan sifat orang-orang muhajirin yang tawadhu'. Meskipun ketika itu, hadirin sekalian, orang-orang Ansar ini berharta belaka. Berharta. Orang muhajirin hufah, datang ke Madinah tinggal sehelai sepinggang. Orang Ansar mereka ni berharta. Tetapi hadirin sekalian, kelebihan yang mereka ada dari sudut harta tidak menyebabkan mereka bongkak. Bahkan mereka merasa rendah diri kerana orang muhajirin adalah kalangan yang telah membuktikan iman mereka bersama perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah recognize keluhuran akhlak orang Ansar. Allah sebut ada 3 sifat orang Ansar yang unggul. Ada 3 karakter orang Ansar yang Allah puji di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Hasyr ayat 9. Sebab apa Allah puji Ansar dalam ayat 9, hadirin sekalian? Kerana mereka tidak bongkak. Mereka menyedari diri mereka masih ada kekurangan. Diri mereka masih perlukan Allah Jalla wa'ala. Masih perlukan untuk mereka menambah kebaktian di dalam agama Allah. Mereka tidak bongkak. Lalu Allah sebut, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Tuan-tuan, ada 3 karakter Ansar yang Allah Subhanahu wa taala angkat, yang Allah puji mereka ini di dalam Al-Hasyr ayat 9. Sifat Ansar yang hebat yang pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim. Yuhibbun, mereka welcome orang muhajirin yang mai ke tempat mereka. Mereka entertain, mereka sangat mengalu-alukan kedatangan muhajirin, bahkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbun maksudnya ekspresi raut wajah mereka itu, mereka cukup suka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalangan muhajirin sampai ke tempat mereka. Sebab itu hadirin sekalian, di dalam Sahih Al-Bukhari kata Bara' bin Azib. Bara' bin Azib ni hadirin sekalian, dia ni sahabat Ansar. Dia orang Ansar. Nama dia Bara' bin Azib. Bara' bin Azib ini dia lahir di Madinah. Dia Ansar. IC dia IC Madinah, bukan IC Mekah. Pasal dia lahir di Madinah. Kata Bara' bin Azib, di hari Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq muhajirin sampai ke bumi Madinah Al-Munawwarah, hadirin sekalian, fama ra'aitu ahlal Madinah farahahum bi syai' farahahum bih hatta ra'aitul walaida was-sibyan yaqulun haza Rasulullah qad ja'ana. Kata Bara' bin Azib, dia menyaksikan detik-detik orang-orang Madinah, orang Ansar meraihkan kedatangan Rasulullah. Kata Bara' bin Azib, sepanjang hidup dia tidak pernah melihat orang-orang Madinah bergembira
seperti mana gembiranya orang Madinah di hari kedatangan Nabi SAW nak masuk Madinah itu. Sehingga kan kata Bara' bin Azib, hatta ra'aitul wala'ida wasibyan, kanak-kanak, bahkan orang-orang pemuda dan pemudi, mereka semua berucap, ya Rasulullah, alangkah indahnya hidup kami kerana Nabi SAW nak sampai di tempat di kawasan kami. Sehingga dalam riwayat sebut, orang yang menjadi hamba, seolah-olah dia rasakan dia merdeka pada detik itu. Hadirin sekalian, dalam riwayat sebut ada yang panjat pokok tamar. Di Madinah itu ada yang panjat pokok tamar. Sebab nak tengok Nabi SAW, raut wajah baginda masuk Madinah, dia nak bagi dapat sudut yang clear, nak tatap wajah Nabi sampai panjat pokok tamar. Ada yang duduk di point A, berlari ke point B. Sebab masa dia duduk di point A, dia rasa Nabi Muhammad akan masuk Madinah melalui pintu B. Dia pun bergegas ke pintu B. Bila duduk di pintu B, dia bergegas ke point C pula. Sebab dia merasakan Rasulullah akan masuk menerusi pintu C. Berlari pula. Begitu seluruh penduduk Madinah masing-masing eager, tak sabar untuk nak tatap wajah Rasulullah. Sebab apa, hadirin sekalian? Kerana orang Madinah masa Nabi nak hijrah ke tempat mereka, orang Madinah sudah Islam. Mereka sudah solat. Dalam tahiyat mereka dah baca, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka dah baca syahadah, dah sebut nama Nabi. Dalam tahiyat mereka sebut nama Nabi. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Dah sebut nama Nabi. Tiba-tiba insan yang mereka sebut dalam tahiyat, dalam solat, tiba-tiba nak hadir ke tempat mereka secara fizikal di depan mereka. Tuan-tuan boleh bayang macam mana keseronokan, keriangan seluruh penduduk Madinah. Itu yang nasyid semua keluar. Tala'al badru alaina, semua keluar. Hadirin yang dirahmati Allah, semua penduduk Madinah bergembira. Kecuali ada seorang penduduk Madinah, dia tak bergembira. Dia tak suka Nabi SAW mai ke Madinah. Orang lain semua eager nak tengok Rasulullah. Tapi orang Madinah ni, dia buat tak tahu. Hari Nabi Muhammad nak sampai 12 Rabiul Awal tu, dia buat tak tahu. Orang lain semua menunggu di perbatasan, dia duduk relax. Mai buat apa dia kata? Dia sambil bubuh gudang garam. Bubuh pula vape. Shisha pula ke atas. Krok. Dia buat tak tahu. Nabi Muhammad nak masuk, dia buat dono. Siapa dia ni, hadirin sekalian? Dalam sirah sebut, inilah dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia inilah Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul inilah yang menyambung perseteruan. Kalau di Mekah Nabi SAW berhadapan dengan kerakusan, kezaliman rejim Abu Jahal. Tetapi rejim Abu Jahal, penentangan dan kezalimannya pada Nabi berakhir pada tanggal 2 Hijrah dalam perang Badar, apabila Abu Jahal mati dibunuh Ibnu Mas'ud dalam perang Badar. Kezaliman terhadap agama Allah diteruskan di Madinah. Dan kezaliman, penindasan
terhadap orang-orang Madinah diteruskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dan dia adalah ketua munafik Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak sebut, hadirin sekalian, bila Nabi Muhammad sampai Madinah, orang suka, tetapi ada orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sebut sunnatullah. Kalau kita jahat, ada orang suka dengan kita. Kalau kita baik, ya, ramai yang suka. Tapi tak semua. Kita baik macam mana pun, ada orang takkan suka dengan kita yang taat dengan Allah. Itu sunnatullah. Sebab itu, yang penting kita bina kehidupan yang kita telusuri, biarlah berpaksikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab hadirin sekalian, kita buat baik pun ada yang tak suka, buat jahat lagilah orang tak suka. Maka untung kita buat baik kerana Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka orang yang melakukan ketaatan dan kebaikan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, maka sifat pertama orang Ansar yang Allah angkat di dalam Al-Quran kerana mereka suka kedatangan orang Muhajirin. Tu yang hadirin sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari punya suka sebab Nabi SAW bertandang ke rumah dia. Tuan-tuan bayang, penduduk Madinah semua pakat seronok jumpa Nabi. Nabi Muhammad dah ada depan. Maka agenda seterusnya, mereka semua nak ajak Nabi Muhammad tidur di rumah mereka. Berebut. Siapa yang Nabi Muhammad tidur di rumah dia, tak tahulah hadirin sekalian, punya seronok. Macam kita lah tuan-tuan. Kalaulah ada orang kenamaan, telefon kita, kata nak tidur di rumah kita, Allahu Akbar, punya seronok lah kita ni. Yang tak biasa bersembang dengan kita pun, kita jadi nak bersembang dengan dia. Nak bagi tahu si Fulan nak datang rumah kita. Ini kan pula Nabi SAW masing-masing mengharapkan Rasulullah tidur di rumah dia. Tiba-tiba unta Qashwa Rasulullah berjalan dan berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub santuni Nabi SAW. Abu Ayyub suruh Nabi Muhammad duduk di atas. Abu Ayyub dan isterinya Ummi Ayyub nak duduk di bawah. Tapi Nabi tak mau. Nabi kata, Abu Ayyub, kamu duduk di atas dengan isteri kamu. Biar aku duduk di bawah. Hadirin sekalian, sepanjang malam, bila ada urusan, Abu Ayyub Al-Ansari hanya berjalan di tepi-tepi dinding. Dia berjalan di tepi dinding sepanjang hari. Ummi Ayyub, isteri dia tanya, wahai abang, kenapa jalan tepi dinding ni? Jawab Abu Ayyub, aku tak berani jalan di tengah ruang rumah kita ni. Kerana aku merasakan aku tidak menghormati, sedangkan di bawah rumah kita ada Nabi SAW. Aku rasa rendah diri dengan Nabi kita Muhammad SAW. Rasa tak sanggup aku pijak di tengah ruang rumah kita, walhal jasad Rasulullah yang mulia ada di bawah. Hadirin sekalian, berapa hari Nabi SAW duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Berapa hari? 60 hari. Tuan-tuan bayang macam mana orang-orang Ansar, mereka itu menyukai Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan sahabat Muhajirin yang bertandang
ke tanah tempat tinggal mereka. Sifat Ansar yang kedua kata Allah, وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Orang Ansar langsung kata Allah, mereka tidak ada iri hati dengan orang Muhajirin. Sebab orang Muhajirin ni hadirin sekalian, Nabi dah doa mereka sepanjang 13 tahun. Pahala mereka lebih dalam Islam ni. Pahala mereka banyak orang-orang Muhajirin ni. Mereka lebih rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding orang Ansar yang duduk di Madinah ini. Tetapi orang Ansar kata Allah, mereka langsung tidak cemburu akan rapatnya kedudukan orang Muhajirin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Ansar yang ketiga kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat Ansar yang ketiga ialah mereka ini isar terhadap orang-orang Muhajirin walaupun mereka terpaksa berada pada kedudukan yang lebih susah dari orang Muhajirin. Isar ni hadirin sekalian, mendahulukan kepentingan sahabat berbanding kepentingan dia. Sehingga kan sahabat yang dia bantu itu lebih senang berbanding dengan diri dia. Dia tolong sahabat dia sampai dia jadi susah. Ini namanya isar. Ukhuwah orang-orang Ansar kepada orang Muhajirin sampai peringkat isar. Isar ni tolong kawan sampai dia jadi susah. Yang ni payah hadirin sekalian. Tolong kawan, kawan tu jadi senang. Kita pula jadi susah pada dia. Kita tak sampailah peringkat tu. Tapi Ansar, mereka sudah cecah tahap isar. Sebab itulah Asy-Syahid Imam Hasan al-Banna sebut, tahap tertinggi ukhuwah Islamiyah ialah isar. Tahap terendah ukhuwah Islamiyah ialah mengukir senyuman pada orang lain. Itu tahap paling bawah. Dalam ukhuwah Islamiyah, kita ukir senyuman. Tahap paling tinggi, kata Imam Hasan al-Banna, ialah isar. Isar ni, kita ni biasanya, saya tak cecah tahap tu. Tapi Ansar, mereka sampai tahap tu. Mereka merendahkan diri mereka berbanding orang Muhajirin. Dahlah tak jealous dengan Muhajirin. Tolong sampai mereka pula jadi lagi susah pada orang Muhajirin. Mereka sanggup seperti itu. Sebab tu, bila Abdurrahman bin Auf, bangsawan Mekah yang hijrah ke Madinah, asal orang kenamaan Mekah. Tapi bila hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf, toke besar Mekah ini, tinggal sehelai sepinggang. Nabi Muhammad persaudarakan dia dengan orang kenamaan, orang kaya Madinah. Namanya Sa'id bin Rabi'. Apa kata Sa'id bin Rabi' bila jumpa Abdurrahman bin Auf? Tatkala Rasulullah mempersaudarakan mereka, kata Sa'id bin Rabi', ya Abdurrahman, disebut dalam kitab Hayatus Sahabah, indi bustanai fakhtar ayu bustan takhtar. Hei Abdurrahman, aku ada 2 hektar ataupun 2 ladang besar kebun kurma. Kamu boleh ambil kedua-duanya. Ambillah. Apa yang kamu nak, kamu ambil saja.
Sampai ke peringkat tu hadirin sekalian, Sa'id bin Rabi' sampai ke peringkat nak bagi semua harta dia mengenangkan Abdul Rahman bin Auf ni, orang yang kaya di bumi Mekah, sanggup hijrah, tinggal sehelai sepinggang. Sa'id bin Rabi' pun nak berkorban seumpama itu. Dia nak bagi semua harta dia. Maksudnya, kalau dia bagi semua harta dia, Abdul Rahman bin Auf akan jadi orang yang berharta balik. Sedangkan dia akan jadi orang biasa. Tapi Muhajirin ni, Abdul Rahman bin Auf mengatakan kepada Sa'id bin Rabi', tak apa, aku tak nak semua harta kamu. Walaupun kamu nak bagi semua, semua aku tak nak. Kata Abdul Rahman bin Auf, dullani ila suq, tolong tunjukkan aku di mana pasar Madinah ini. Aku nak masuk ke pasar dulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nak sebut hadirin sekalian, orang-orang Madinah Sa'id bin Rabi' ini, Masya Allah, ukhuwah dia sampai sanggup ke peringkat nak tolong orang-orang Muhajirin, walhal dia sendiri sanggup susah lepas dia tolong tu. Maksudnya tolong kawan sampai dia jadi susah. Yang tu adalah kehebatan pengorbanan orang-orang Ansar kepada orang Muhajirin. Tolong kawan sampai jadi susah. Yang ni disebut sebagai isar. Cuma hadirin sekalian, disebut oleh Dr. Sulaiman Ashqar, kita kena beza sikit. Isar ialah dalam perkara keduniaan. Tetapi isar tidak boleh dalam perkara pahala. Itu kena beza. Perkara ibadah tidak boleh isar. Isar ialah perkara keduniaan. Maksudnya begini. Kalaulah hadirin sekalian, saf kita tak penuh. Kita datang sama dengan seorang lagi kawan kita. Ataupun kawan kita datang lewat. Kita datang awal pada dia. Saf pertama masih kosong. Ada seorang lagi untuk boleh masuk dalam saf yang pertama. Kita datang awal, dia datang lewat. Tiba-tiba kita undur balik ke belakang, kita kata sila, masuk saf depan, ada seorang lagi kosong. Walhal kita yang sampai dulu, patutnya kita yang masuk dulu. Kita bagi ruang pada dia. Kita mengutamakan sahabat kita berbanding kita dalam perkara pahala. Maka isar sebegitu mendahulukan sahabat kita yang lewat tadi. Walhal kita yang sepatutnya isi saf depan. Kita mendahulukan sahabat. Dalam perkara sebegitu, al-isar bil qurbi makruhun. Disebut dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, Ishbah wan Nazair, isar begitu adalah makruh hukum dia. Makruh. Isar yang disuruh ni hadirin sekalian dalam bab-bab perkara-perkara keduniaan. Macam bagi kebun tadi, itu boleh isar. Ukhuwah tertinggi isar ni. Tolong sampai kita jadi susah. Cuma saya fikir kita ni, kita ni, iman kita ni tak sampai peringkat isar. Tolong kawan sampai kita susah, kita tak boleh pi, sukar nak pi. Kita kalau tolong kawan kita, kita tolong. Tapi kita tolong, kita tak jadi susah pun. Itu standard saya lah, standard kita. Di rumah dia, kereta ada 3 biji. AMG sebiji, Honda Civic sebiji, dan sebiji lagi 1985 Proton Saga. Jiran dia ni, kawan dia, isteri jiran dia ni nak bersalin, nak beranak. Datang ke rumah dia, ketuk pintu. Isteri saya ni nak bersalin, dia kata. Nak pinjamlah kereta. Boleh, dia kata boleh.
Dia pun buka tempat letak kereta dia tu, buka tempat kunci di rumah dia, 3 biji itu, dia kata ambil yang ni. Agak dia bagi yang mana? Dia bagi yang 1985. Dia pun bagi. Kawan tu pun ambil kunci kereta tu. Bila dia ambil, dia pun nak start ni. Isteri dia nak bersalin dah ni. Memang dia pun dah terlepas dah. Nak bersalin dah. Syarat sangat dah. Dia pun start kereta. Bila start kereta, yang dia ni tadi berlari. Pergi dekat kawan dia ni. Sat, dia kata. Ni nak bagi tahu ni. Sebelum bawa sat lagi, break tu dia kata kena acah-acah dulu. Tekan acah-acah dulu. Pasal takut tak makan. Kena acah dulu break tu. Lepas tu dia kata, ni signal dia kadang menyala, kadang tak. Nak abang siap-siap ni, kadang menyala, kadang tak. Jadi kalau nak selamat, buka tingkap. Sebelah tangan pegang steering, sebelah tangan mondok lambai-lambai lagu tu lah, dia kata. Dia beritahu macam tu. Akhirnya banyak sangat pantai larang, terberanak orang tu dalam kereta. Hak ni kita lah hadirin sekalian, saya lah. Benda-benda begini, kita kalau tolong kawan kita, standard kita, kita tolong tak sampai kita susah. Ansar, mereka tolong muhajirin sampai peringkat mereka jadi lebih susah, sanggup susah berbanding muhajirin. Sebab itu hadirin sekalian, Allah rakamkan kehebatan Ansar ini. 3 sifat hebat orang Ansar. Yang ketiga ialah isar. Mereka mengutamakan teman lebih berbanding dengan diri mereka. Dan Allah sebut di bahagian akhir ayat 9 Al-Hasyr, Allah kata wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dalam hidup ini kita tak pi sampai level Ansar itu, tapi Allah pesan di hujung ayat, walaupun kita tak sampai martabat Ansar yang hebat dengan 3 sifat tadi, Allah kata barang siapa yang dapat jaga diri dia daripada syuh ataupun syahih, maka dia insya-Allah faulaika humul muflihun, insya-Allah dia orang yang berjaya. Kita ni plan tindakan kita hindari diri kita ini daripada syuh ataupun syahih. Syahih ni apa hadirin sekalian? Syahih ni lebih teruk dari bakhil. Bakhil tu, kedekut paik tu, bakhil tu teruk dah. Teruk dah bakhil tu. Tapi kalau syahih, ini lebih teruk dari bakhil. Peringkat dia ada maqam dia. Kedekut yang atas nama bakhil. Yang lebih teruk dari bakhil ialah syahih. Macam haji bakhil tu bakhil lah. Bakhil ni dia teruk juga, tapi syahih lagi teruk. Pasal bakhil, sebakhil-bakhil dia memang bakhil pada orang lain. Tapi kalau cikgu murni mai, dia bagi juga. Tu bakhil. Syahih ni, siapa pun tak boleh dapat duit dia. Hatta zakat pun tak keluar. Ni syahih. Maka Allah kata, siapa yang dalam dunia ni, dia hindari diri dia daripada menjadi orang yang syahih. Syahih ni, yang sunat memang tak buat, infak memang tak buat, zakat pun dia keciciran. Maka kalau kita jaga, hindari diri kita dari menjadi orang yang syahih, kata Allah, faulaika humul muflihun. Mudah-mudahan ia menjadi pencetus untuk kita juga menjadi orang yang berjaya di dalam lapangan kehidupan ini. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita tauladani orang-orang Ansar. Meskipun kita tidak seperti mana mereka, tetapi tekad dan keazaman untuk buat penambahbaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan disebut dalam manaqib, tashabbahu bil kirami falahun. Kita cuba menjejaki amal dan kepribadian orang-orang yang hebat. Maka dalam manaqib disebut falah. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kejayaan juga kepada kita. Pohon kemaafan. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.